Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada siri kedua tentang pemukaran rahsia-rahsia ajaib dari Al-Quran Karim, kali ini saya kemukakan tentang nyamuk. Nyamuk ni sangat hebat. Sebelum wujudnya pakar-pakar bedah di dunia, nyamuk sudah pun melakukan pembedahan dengan menggunakan bius. Sangat hebat cara operation mereka. Yang kedua, kenapa nyamuk tidak hisap darah Maharaja Namrud zaman Nabi Ibrahim dahulu? Untuk itu, mari sama-sama kita perhatikan dulu apa yang Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran Karim. Apabila Allah Ta'ala sebut pasal labah-labah dalam ayat 41 surah Al-Ankabut dalam siri pertama dahulu, yang mana dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut mana-mana masyarakat yang melantik pemimpin yang bukan dari golongan mereka yang berwalak kepada Allah, maka samalah seperti labah-labah membina rumah atau sarang. Lemah, sangatlah lemah sarang labah-labah. Apabila Allah sebut tentang ayat tentang perkataan labah-labah, maka ada pihak-pihak yang komen. Antaranya orang musyrikin. Apa kata orang musyrikin? Kami tak sembahlah Tuhan yang bercakap benda-benda kecil, remeh-temeh macam ni. Orang Yahudi juga tidak kurang komen. Apa mereka kata? Apa yang Allah hendak ni dengan sebut perkara-perkara remeh-remeh ini? Sebab pada anggapan mereka, kalau Allah itu besar, bercakap pasal bulan, bintang, matahari, langit, bumi, fair lah. Ini satu maharaja besar, cerita benda remeh-temeh kecil-kecil. Pasal sampah, tepi longkang. Ni orang-orang biasa yang bercakap. Jadi mereka anggap begitu. Tak patut Allah cakap benda-benda kecil. Macam labah-labah. Lalu sebab itu turunlah ayat pula Allah Ta'ala sebut tentang nyamuk. Apa Allah Ta'ala kata? Perhatikan ayat 26 surah Al-Baqarah. Saya tidak bacakan semua ayat ni, tapi baca di pangkal ayat atau awal ayatnya. Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tak malu nak buat perumpamaan nyamuk atau lebih kecil atau lebih besar. Maknanya bukan setakat labah-labah benda kecil Allah bercakap yang penuh dengan ajaib, tapi juga nak sebut pasal nyamuk yang lagi kecil daripada labah-labah pun Allah Ta'ala tak malu. Kerana nyamuk ni hebat. Sangat hebat. Sebab itu Allah tak malu. Kenapa? Nampak je kecil nyamuk ni, tapi seluruh dunia gerun. Betul tak? Seluruh dunia gerun dengan nyamuk ni. Dulu sampai sekarang. Macam-macam kaedah, macam-macam cara nak berperang dengan nyamuk yang kecil ni. Ya? Tak habis-habis. Tetap kalah manusia perang dengan nyamuk yang kecil ni. Perang dunia, ada yang kalah, ada menang. Tapi ni tak ada. Manusia je kalah sentiasa dengan nyamuk. Adalah sesekali nyamuk tewas. Tapi bukan semua nyamuk. Apa hebat nyamuk ni? Hebat banyak sudut dan segi. Antaranya kita tengok jenis nyamuk ni. Hebat tak? Banyak tak? Ya. Spesies nyamuk ni ada yang kata lebih dari 3,000. Ada yang kata sekitar 3,500 spesies. Oi, banyaknya. Sama tak dengan spesies atau jenis manusia? Usia dia pula pendek. Walaupun begitu banyak jenis nyamuk ni, tapi pendek-pendek saja usia dia. Berapa lama hidup dia? Kalau yang jantan hanya sekitar 10 hingga 20 harinya. Singkatnya. Kesian jantan.
Tapi betina dia panjang. Panjang pun taklah sampai 90 tahun macam kita. Hanya sekitar 100 hari atau kurang lebih 3 bulan. Tapi walaupun betina ni hidup 100 hari, dia punya membiak, subhanallah. Sekali bertelur, dia boleh bertelur sampai 100 hingga 300 biji. Kalau ayam kita bertelur sampai 300 biji sekali bertelur, pakat bela ayam lah belaka. Itu dia. Dan sepanjang hidup dia selama 100 hari tu, dia boleh menghasilkan antara 1000 hingga 3000 biji telur. Patutlah banyak sekali nyamuk dalam dunia ni. Allah Akbar tuan-tuan. Dia punya proses nak jadi seekor nyamuk tu tak lama. Antara 4 hingga 7 hari je. Tak macam kita tunggu 9 bulan 10 hari. Dia bertelur saja terus jadi jentik-jentik. Larva. Lepas tu, pupa. Adalah nampak macam sayap kecil tengok. Lepas tu dia pun naik ke udara daripada air tadi. Jadi seekor nyamuk. Sekejapnya seminggu dia dah jadi nyamuk. Itu yang banyak nyamuk sekarang ni. Dan lagi uniknya, kepala dia, ya Allah, disebut dia kata ada mi'atu ain, 100 mata di kepala. Kita 2 mata pun dah liar dah. Kalau 100 mata, tak tahulah macam mana ya. Masya Allah, hebatnya nyamuk. Benda kecil je, jangan main. Itu yang Allah tak malu nak sebut pasal nyamuk tadi. Dia mempunyai penglihatan mata tu tadi, mempunyai penglihatan infrared. Ya Allah. Iaitu kebolehan mengesan haba dan hembusan gas karbon dioksida. Punyalah benda kecil ni dia punya hebat. Tengok kepak dia pula. Kepak dia kibas. Kita nampak tak laju. Tapi orang dah buat perkiraan, iaitu kibasannya laju antara 300 hingga 600 kali sesaat. Sebab itulah agaknya bila kita nak tidur, jadi dia datang dekat telinga kita, bunyi semacam helikopter, macam kapal terbang. Rupanya kipas dia laju sangat. Sama laju tak ni kipas helikopter, wallahualam. Deria bahu dia pula. Ini unik sungguhlah nyamuk. Dia dapat menghidup peluh manusia dari jarak jauh. Duduk dekat mana pun dia datang. Dia duduk kat hutan, kita duduk kat rumah. Elok je dia datang, tuju sasaran. Pasal dia dapat hidup dari jauh ni. Dan bukan setakat itu. Dia ada alat pula, sensor ke apa, yang dapat mengesan. Kesan apa? Kandungan darah manusia. Orang ni sesuai dia kata. Kadang-kadang dia mak. Sebab tu ada, kalau kita ada anak 5-6 orang, seorang je selalu kerap kena. Pasal dia dah mak dah. Ini dia dah tahu ni, darah ni yang sesuai. Datang sekali lagi, tuju yang itu. Datang lagi sekali, tuju itu je. Dialah yang kena jadi mangsa. Di mana tahu? Dia tahu mana darah yang sesuai untuk dia. Ini suatu kehebatan. Jangan kita perkecilkan apa yang Allah Ta'ala sebut, walaupun nampak benda tu kecil. Tapi inilah hebatnya. Mana kita tahu ni setelah orang buat kajian. Mana Allah beri akal kepada manusia buat kaji untuk menyelahkan kebenaran apa yang Allah Ta'ala katakan. Dan dia punya mulut dia pula banyak gigi punya. 48 gigi. Sama tak dengan gigi kita? Yang lagi satu hebat. Hati dia ada 3. 3 berasingan. Kita satu hati pun dah berbelah bagi. Kalau 3 hati, triple ganda dia belah bagi. Tu dia tuan-tuan. Nyamuk benda kecil. Macam mana kecil? Jadi agaknya hati dia besar mana ya? Lagilah kecil. Dan dia muncung dia ada 6 bilah pemotong. Kita kena gajilah. Untuk apa? Ini kerja-kerja nak operation lah.
Jadi kalau doktor pakar-pakar bedah hari ini operation dengan alat-alat seperti gaji dan sebagainya, tapi nyamuk tak perlu tu. Sebab dia ada alat. Allah Ta'ala bekalkan dah. Jadi kalau ada doktor-doktor dah ada bekal dekat badan dia, alat-alat macam yang ada pada nyamuk ni, dia tak payah cari alat-alat lain lah. Tapi nak ceritanya hebatnya Allah Ta'ala jadikan makhluk yang kecil ni. Kalau dah dia tu kecil sangat, gergaji dia besar mana? Kita pun dapat tengok lah belalai dia tu. Kecil je. Okey. Sasaran 6 pemotong ni ialah arteri darah. Itu salur darah. Okay. Dan dia ada 4 pisau. Di antara 6 tadi, 4 pisau untuk motong kulit. Dia potong tebuk tu jadi 4 persegi. Tembus dari kulit sampai ke arteri darah. Pandai sungguh lah. Macam mana cara dia tepuk. Sap sekali saja. Ya. Dan dia ada lagi 2. Pisau ke-5 dan ke-6. Yang ni bukan pisau. Dia macam alat pipe untuk sedut darah. Jadi bila dah tebuk saja 4 segi, dia pun ulur moncong yang ke-5 dan ke-6, sedut je darah. Dan dia operation tu dalam sekelip mata. Cepat sungguh. Kalau kita nak banding dulu doktor pakar ini, maknanya cepat lagi nyamuk punya operation ni. Sekejap je. Dan sebelum dia operation, dia guna alat bius. Agaknya doktor-doktor hari ni pun belajar daripada nyamuk kot. Kok saja. Wallahualam lah. Ya. Nyamuk ni dia mempunyai asid atau bius supaya manusia tak terasa ketika tusukan tadi. Elok dia buat kerja. Asid ni hanya untuk memudahkan kerja-kerjanya saja. Bukan untuk apa. Macam pakar bedah jugalah. Kulit kita hanya akan terasa sakit atau gatal sebaik saja kuasa bius atau asid tadi habis. Mana sebelum dia nak inject kita, dia tahu obat bius dulu. Kita pun tak terasa. Dah siap kerja-kerja operasi dia, baru kita terasa. Kita terasa sakit ke gatal, kita pump nak tampar, nyamuk dah terbang lagi lah. Dah selesai dah kerja aku, dia kata. Oh, hebat sungguh nyamuk ni. Subhanallah, patutlah Allah tak malu sebut pasal nyamuk. Kenapa hanya nyamuk betina yang isap darah? Nyamuk jantan? Tak. Umur dia pun tak panjang. Antara 10 hingga 20 hari je. Ya. Yang panjang usia dia nyamuk betina. Untuk apa dia sedut darah? Kerana nyamuk betina ni perlukan protein untuk pembentukan proses telur atau untuk menghasilkan telur. Dan protein yang mudah diambil ialah dalam tubuh manusia. Sebenarnya protein untuk nyamuk ni dalam tubuh binatang lagi banyak. Tapi kerana binatang tu ada bulu, tebal kulit dia, payah dia nak operasi. Yang mudah kulit manusia, lembut saja. Itulah sasaran dia. Okey, itu cerita tentang keajaiban tubuh badan nyamuk. Sekarang perkara kedua pula kita nak tanya, kenapa nyamuk ni dia nak bunuh Namrud, dia tak sedut darah banyak-banyak. Tapi apa yang dipaparkan kepada kita dalam kisah Namrud ni cerita dalam Quran ya. Sekarang pun masih ada saki-baki tinggal kesan sejarah dia. Ini di antaranya patung Namrud. Ya. Kenapa nyamuk masuk dalam telinga Namrud? Sedangkan telinga manusia ni dia ada tahi telinga. Tahi telinga ni berfungsi untuk mencegah bakteria dan kulat. Juga mencegah daripada binatang-binatang kecil, serangga-serangga kecil masuk ke telinga. Seperti semut, nyamuk, lalat dan seumpamanya. Jadi binatang-binatang serangga-serangga kecil ni, dia nak masuk dalam telinga, tengok ada tahi telinga, dia tak boleh masuk. Ya? Tapi luar biasa kepada Namrud. Telinga jadi sasaran dia. Apakah Namrud tak ada telinga? Wallahualam. Tapi para ulama mengatakan itulah Allah nak tunjuk kekuasaan dan kehebatan Allah, yang mana Namrud ni dia mengaku dia Tuhan, berlawan dengan Nabi Ibrahim. Ya. Tapi sehebat-hebat dia,
Yang orang lain nyamuk tak boleh masuk dalam telinga, dia boleh nyamuk masuk. Sehingga berdengung telinga dia, dipanggil orang-orang dia, suruh ketuk kepala dia dengan tukul. Sepunya sakit bila nyamuk mengaum dalam telinga. Begitulah matinya Namrud, diseksa, diazab dengan nyamuk yang begitu kecil. Tuan-tuan, sebelum kita meneruskan kisah Namrud ni, tolong panjangkan pahala jariah. Tolong tekan subscribe dan share. Moga pahala menyebarkan ilmu Allah ni akan dapat berganda-ganda dan berpanjangan. Amin. Sila tekan subscribe dan share seberapa ramai mungkin. Balik kepada cerita Namrud. Ini di antara gambar kesan-kesan sejarah istana Namrud. Hebat sebenarnya Namrud ni. Itu lagi. Ada tinggal patung-patung. Dan ini lagi. Kesan sejarah istana Namrud. Ada pelukis yang membuat gambaran khayalan berdasarkan cerita-cerita. Macam ini jadi gambar istana Namrud. Kalau betul macam ni hebat. Hebat ya. Lebih hebat daripada kita sekarang. Kenapa? Kerana kita sekarang menggunakan alat-alat dan jentera nak membina bangunan. Mereka dulu mana ada alat-alat seperti sekarang. Tapi boleh jadi hebat macam tu. Makna ini nak menggambarkan kalau macam ni hebat istana Namrud, patutlah sampai Namrud ni mengaku dia Tuhan. Tapi Allah lebih hebat daripada dia. Dia tidak hantar bala tentera dan lain. Hantar nyamuk je. Seekor nyamuk pun cukup nak matikan Namrud. Itu kan hebat tu. Subhanallah. Kesimpulan. Allah tidak malu menyebut benda kecil seperti nyamuk. Kerana hakikatnya hebat. Hebat dan menakjubkan. Maha agung penciptanya dan maha berkuasa. Manfaat nyamuk ni pula hebat juga. Iaitu dengan sebab nyamuk ni munculnya ahli-ahli sains, doktor-doktor yang mengkaji, yang merawat penyakit-penyakit dari merebaknya nyamuk. Seperti sekarang ni yang kita selalu sering didedahkan ialah denggi. Timbul ahli-ahli perubatan, ahli-ahli farmasi, kedai-kedai obat, usahawan-usahawan menjadi kaya raya. Cerita usahawan buat obat nyamuk pun dah cukup dah. Disuplaikan seluruh dunia jadi kaya raya. Kerana apa? Kerana nyamuknya kecil je. Jadi Allah Ta'ala sebut nyamuk tu kecil. Jangan kita anggap, jangan kita fikir benda sia-sia. InsyaAllah kita panjangkan ilmu ini. Ilmu Al-Quran Al-Karim ni. Mudah-mudahan kita dapat pahala berpanjangan. Tolong subscribe dan share seberapa ramai mungkin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.